Panggil kawan saya ni kononnya dia pun dia pandai tentang kereta dan juga dia kononnya dia power lah bahasa Jepun kan. So dia baca, dia kata boleh beli ni, InsyaAllah tak ada masalah kan. So kita orang pun beli, bit dapatlah pada harga RM22,000 Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni anda tak payah nak tonton pun video ni sebab tak ada presentation besar-besar. Anda just dengar apa yang saya nak cerita kepada anda. Basically channel ni dia bersifat podcast dan saya nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat saya secara peribadi. Kali ni topik kita ialah beli Mini Cooper dekat Jepun kan. Saya dulu belajar dekat Jepun, kerja pun dekat Jepun, and bila kita belajar dekat Jepun ni memang famous lah beli kereta kan. Kereta dekat Jepun memang murah gila. Saya boleh kata macam tu sahaja kepada anda. Cuma bila kita bawa masuk ke Malaysia, kalau tak silap saya, kita akan diteks sebanyak 100%. So kalau kita beli pada harga RM30,000 Malaysia, kita akan bayar kita kena bayar teks lebih kurang dalam RM30,000 jugalah. Saya tak pasti secara detail je sebab saya tak bawa balik kereta ke Malaysia. Okey, kita nak mula dari mana So macam saya bagi tahu kepada anda, sorry, saya tak pernah bagi tahu lagi. Saya tak berapa ada minat terhadap kereta. Memang saya tak berapa minat dengan kereta. As long as saya boleh bergerak ke mana-mana saya nak, dah tak ada masalah. Even kalau tak ada kereta pun, kalau ada train, kalau ada bas yang boleh bagi saya sampai ke tempat yang saya nak tuju tu, okey. Cuma disebabkan bila kita student and memang persepsi orang terhadap kita pelajar dekat Jepun mesti beli kereta, maka saya pun tercari-cari jugalah kereta yang saya kena beli. Kena beli. And ketika tu kakak nombor 2 saya, dia minat Mini Cooper. So dia bagi tahu saya, belilah Mini Cooper, nanti balik Malaysia dia nak guna kan. So saya pun tahun keempat lah, kalau tak silap saya ini adalah tahun keempat. So saya pun mulalah cari Mini Cooper. Kereta dekat Jepun murah tu adalah kereta yang second hand lah, bukan kereta yang baru. Tapi kereta second hand Jepun ni pun memang kita kata mantap gila, sebab orang Jepun dia guna kereta pada hujung minggu sahaja. Kecuali anda beli kereta dekat kawasan kampung, macam contoh Fukuoka tu dia memang culture kereta. Tapi kalau anda pergi dekat Tokyo, dekat bandar-bandar Osaka, culture sana memang culture kita kata public transport lah. That's why kereta mereka memang mantap. Dan tak silap saya, setiap 5 tahun dia kena lupus benda ni. Seriously, saya tak ada knowledge tentang kereta. Kemungkinan apa yang saya kongsikan dengan anda ni sedikit salah dia punya fakta, sebab dia based on pengalaman dan juga kefahaman saya sendiri. So saya nak beli kereta, ada banyak cara untuk kita beli kereta ni. Ada cara untuk kita bid, kita bidding kan, kita masuk lelongan dia, so kita boleh beli dekat situ. And cara yang saya buat ketika tu adalah dengan tengok Yahoo Auction. So dekat Jepun ni ada satu website Yahoo. Yahoo ni kalau generasi saya tahu lagi, tapi kalau generasi yang bawah-bawah saya rasa tak kenal kot Yahoo. Yahoo ni dia adalah pesaing kepada Google. Hakikatnya dia dulu baru Google loh. Dia dulu dari Google. Lepas tu Google punya owner, 2 orang tu, dia pernah pergi nak jual Google kepada Yahoo, tapi Yahoo tolak benda tu. And at last sampai sekarang Google lagi mantap dari Yahoo. Yahoo dah tutup banyak office dia, yang tinggal hanya di Jepun sahaja kalau ikut kepada pembacaan saya lah. So dekat Jepun ni dia ada Yahoo Auction. Kita boleh jual barang second hand. Kalau dekat Malaysia ni maybe mudah.my kan. So dekat sana saya pun cari kita cari kereta Mini Cooper, and jumpa pada harga, kalau tak silap harga dia saya ingat 600,000 yen. So 600,000 yen bermaksud dalam RM22,000 Malaysia lah. RM22,000 Malaysia macam tu. Tak mahal, seriously tak mahal. Ini ialah Mini Cooper S. So macam, gila kau, Mini Cooper S RM22,000 Malaysia.
aku punya beasiswa RM5,000 Malaysia kot sebulan kan. So macam okey tak apa, beli. Dia ada tulis description. Bagusnya Jepun ni dia akan cerita satu persatu apa yang ada dekat dia punya barang yang dia nak jual ni. Macam contoh kalau kita nak beli iPhone dia akan tunjuk tempat calar tu macam mana, kerosakan dia macam mana, that's why dia jual kan. So kereta ni pun sebenarnya dia dah tulis A sampai Z semua benda tentang kereta, and saya baca kita baca tapi sebenarnya kita tak faham apa yang ditulis. Banyak gila kanji yang ditulis. Saya pun macam panggil kawan saya. Kawan saya ni kononnya dia pun dia pandai tentang kereta, dan juga dia kononnya dia power bahasa Jepun kan. So dia baca, dia kata boleh beli ni, InsyaAllah tak ada masalah kan. So kita orang pun beli, bid dapatlah pada harga RM22,000 Malaysia. Dekat Yahoo Auction tu kita boleh bid harga, kalau seller tu dia memang buka untuk lelongan lah. So dapat pada harga RM22,000 Malaysia. Lepas tu bila dah dapat, dia pun tanya bila nak datang ambil kan. Saya pun sebab kawan saya dia suggest hantar je lah kan. Lepas tu bila dia bagi tahu nak hantar tu kena sewa. Sebab kita orang cakap tolong hantar dan kita orang akan bayar Shinkansen dan sebagainya, upah lah semua, everything lah, sebab dia dekat Osaka tak silap saya. Dan dia pun bagi tahu tak boleh, kereta ni tak boleh gerak, kena hantar dengan lori macam tu. Masa ni macam pelik kenapa dia tak boleh gerak lah kan. Dia pun bagi tahu yang kereta tu rupanya dah rosak gearbox dia rosak. And kalau nak baiki pun dia kena tambah banyak lagi bla 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 bla. Saya macam apa aku buat ni, RM22,000 aku. Apalah aku buat ni, kenapa aku tak baca betul-betul dan sebagainya kan. Nak salahkan kawan tadi pun tak boleh sebab ni saya punya decision kan. So kita orang pun minta cancel, dia bagi cancel tapi benar dalam RM1,000 ke RM2,000 Malaysia. But it's okay lah daripada RM22,000 Malaysia burn tu kan. At last saya pun minta kawan saya yang pandai main lelongan ni, dia pergi dekat lelongan kereta tu, dia bid and dapat beli pada harga lebih murah lagi, dalam 16 dalam tak murah banyak lah, dalam 18 ataupun 17 ribu macam tu lah. Tak murah sangat. Sebab tadi Mini Cooper S rosak gearbox. Ini Mini Cooper biasa saja, warna putih. And saya sangat happy bawa dia. Bila bawa kereta ni barulah saya tahu yang Mini Cooper yang model lama lah kot, model baru ni saya tak pasti. Kita akan dengar bunyi shaft dia sebab dia kereta kecil kan. So bunyilah shaft dia dekat tengah tu, which is tak shock tak shock. Tapi sebab kita dah beli and orang dah nampak macam kau beli Mini Cooper, so kita tahan sajalah perasaan tu macam memang aku tahu benda ni kan. Walhal saya tak tahu langsung lah masalah-masalah tentang kereta ni. Everything saya just follow saya punya adik ipar lah. Adik ipar saya pun dulu belajar dekat Jepun juga. So saya tanya dia pun tolong saya everything dia tolong saya. And bila saya dapat kerja dekat Fukuoka, saya rasa macam malas lah nak bawa kereta tu ke Fukuoka. And atas dasar tu saya jual balik kepada kawan saya dengan harga yang sama. Kawan saya dekat Jepun lah, dia dapat beasiswa Petronas. So dia pakai kereta tu dalam masa 1 tahun setengah. Saya rasa kereta tu rosak. Lepas tu dia call saya, dia tanya, kenapa kereta kau rosak? Saya macam, kau dah pakai kereta aku 1 tahun setengah kot, apa kau expect kan? Takkan kau nak suruh aku ganti balik? Tapi tak ada isu pun, cuma it's kind of funny lah. Kita orang actually gelak lah dua-dua, tapi benda tu berlaku kan. And at last saya tak bawa kereta masuk ke Malaysia. Sampai sudahlah saya tak bawa masuk Malaysia. Ada AP sebenarnya. AP tu macam permit lah untuk kita bawa masuk, student AP. So saya tak bawa masuk kereta. Saya beli kereta pertama saya masa saya kerja dekat Shah Alam tu, kereta Preve. Saya beli sebelum saya nikah lah, semasa nikah, sebelum nikah lah saya beli kereta tu. And dah jual, tahun lepas saya jual, dan sekarang saya pakai kereta Arus. Sebab nak kepada 7-seater tu, saya pernah nak fikir nak buat review kereta tu, tapi sampai sekarang tak buat lah. Itu sahaja pengalaman saya memiliki Mini Cooper dekat Jepun. Shock lah dapat. Shock bawa kereta tu saya tak dapat. Saya tak dapat feeling betapa shocknya bawa kereta tu, saya tak dapat. Tapi shocknya dapat apa, riak takabur dengan orang tu. Itu shock lah dulu. Sekarang tak ada. Sekarang bagi saya itu adalah tindakan yang bodoh. Lagi-lagi yang saya beli dekat Yahoo Auction tu, yang saya beli rosak yang rosak gearbox. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.